Berita Al-Hijrah 15 Jamadil Awal 30 Disember, dua pengarah syarikat pembekal daging didakwa. Wujudkan akta halal sebelum terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringan. Dua pengarah syarikat pembekal daging yang juga pasangan suami isteri mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan menggunakan logo halal tanpa perakuan pihak berkuasa awal bulan ini di Mahkamah Session Johor Bahru. Bagi pertuduhan pertama, Rahman Sheikh Abdullah 44 tahun yang mewakili perniagaan Raihanah Cold Storage Sdn Berhad didakwa melakukan perkhidmatan yang berhubung makanan halal dengan menggunakan logo halal tanpa diperakui halal oleh pihak berkuasa berwibawa yang dilekatkan di lori milik syarikat itu. Kesalahan dilakukan pada 1 Disember lalu pada jam 1 petang di premis perniagaan di Taman Perniagaan Setia Johor Bahru. Kesalahan dilakukan di bawah kesalahan 8/E Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Manakala bagi pertuduhan kedua, Rahman bersama Raihanah Kasim 42 tahun dituduh secara bersama selaku pemilik syarikat Raihanah Enterprise melakukan kesalahan sama pada lori milik syarikat yang berbeza di lokasi dan masa sama. Kesalahan dilakukan di bawah kesalahan 8/E Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Mahkamah menetapkan kedua tertuduh diberi jaminan RM40,000 setiap seorang dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes ditetapkan 19 Januari depan. Sudah tiba masanya untuk kerajaan mewujudkan akta halal sebelum terlambat. Itu tegas Pengerusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPM Datuk Nazim Johan berhubung isu kartel daging yang kini mencetus kebimbangan umat Islam. Untuk menjadikan usaha kita berkesan, akta baru perlu diwujudkan iaitu akta halal. Yang mana maknanya ia akan membantu pelaksanaan undang-undang yang sesuai. Contohnya kalau daging digunakan untuk bawa babi, lepas tu bawa daging halal, macam mana? Jadi ini tidak jelas. Jadi ialah benda-benda seperti ini, kuasa dia, kuasa pendakwaan dia. Saya rasa sudah tiba masanya kalau kita serius bercerita pasal nak menjadikan Malaysia ini satu kuasa utama ataupun suatu organisasi yang respect ya oleh dunia. Kita perlu ada akta yang akan membantu kita melaksanakan apa yang kita perlukan. Jelasnya, jika akta halal diwujudkan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mempunyai kuasa penuh dalam mengawal kemasukan daging halal ke dalam negara sekaligus dapat menyelesaikan isu kartel daging itu dengan lebih sistematik. Dalam pada itu, beliau yakin Malaysia bakal bebas daripada isu tersebut berulang selepas kerajaan bersetuju menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat isu terbabit. Kerajaan telah menyetujui nak buat RCI. Maknanya daripada situ kita buat kajian, kita buat cadangan, kita buat task force yang betul-betul supaya semua perkara ini dapat ditangani dan diatasi. Maknanya no stone unturned. Maknanya betul-betul kita lakukan sesuatu bagi ia boleh membawa kesan yang kita kehendaki yang selama ini kita tak nampak. Kepada pengguna pula, beliau menyeru agar semua perlu bersatu hati dan bekerjasama dalam menyampaikan maklumat kepada pihak berkuasa supaya siasatan dapat dilakukan dengan cepat. Sementara itu, kerajaan menghormati pandangan yang disuarakan pelbagai pihak mengenai isu kartel daging import, termasuk penambahbaikan di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Walau bagaimanapun, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, sebarang cadangan perlu diperhalusi dan diteliti sebaik mungkin. Ujarnya, JAKIM akan mengambil tindakan mengikut prosedur operasi standard SOP sedia ada bergantung kepada hasil siasatan memandangkan ia melibatkan banyak pihak. Pihaknya berharap kemelut yang menimbulkan keresahan orang awam ini dapat diselesaikan dengan segera kerana ia adalah isu sensitif dan membabitkan integriti. Saya amat berterima kasihlah kepada semua pihak, terutamanya Cerdik Pandai Islam dan juga tokoh-tokoh yang beri pandangan-pandangan, dan kita akan cuba lihatlah pandangan-pandangan tersebut
Tetapi JAKIM tetap akan melaksanakan tugasan-tugasan, membaiki SOP-SOP yang sedia ada terutamanya dalam pengimportan dan seumpamanya. Tindakan-tindakan drastik kita akan ambil dalam masa yang cepat, insya-Allah. Ujarnya lagi, JAKIM mengambil berat dakwaan cop halal palsu pada daging import dan pihaknya mempertimbangkan untuk melihat semula kepada SOP sedia ada. Pihaknya akan bertemu pemain industri daging import bagi membincangkan isu ini serta menambahbaikan garis panduan yang perlu dipatuhi dalam permohonan cop halal. Sebelum ini, JAKIM sering mengadakan lawatan ke premis daging import dan berhasrat membuat lebih banyak pemantauan bagi memastikan isu ini tidak berulang serta mengembalikan keyakinan awam. Beliau ditemui media pada program Cuci-Cuci Yayasan Dakwah Islam yang Malaysia Yadim bersama Menteri di Perkampungan Orang Asli Sungai Berua, Kuala Berang. Dalam majlis itu, beliau menyampaikan sumbangan berupa makanan asas, wang tunai dan pakaian kepada lebih 400 keluarga orang asli. 3 anggota polis ditahan kerana disyaki berkomplot dengan ejen jualan kenderaan untuk menyamun semula kereta yang sudah dijual. Kegiatan itu terbongkar hasil serbuan berasingan bermula kemarin hingga semalam. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Assistant Commissioner Ni'zani Muhammad Faisal berkata, polis menerima laporan daripada lelaki warga asing pada 7.45 malam Ahad lepas. Pengadu mendakwa dia didatangi 2 lelaki memakai ves polis yang bertindak menahan ejen jualan yang ada bersamanya sebelum membawa lari kereta Audi TT dibeli mangsa. Susulan itu, polis membuat serbuan di bilik sebuah hotel di Seberang Jaya, Pulau Pinang. Bertindak atas laporan tersebut, pihak polis IPD Petaling Jaya telah menjalankan risikan dan kita telah membuat serbuan di sebuah bilik hotel di Seberang Jaya, Pulau Pinang. Hasil serbuan tersebut telah tangkap seorang lelaki warga negara tempatan berusia 28 tahun. Ejen kenderaan yang kononnya dia nak beli balik kereta tu. Tapi rupanya dia pakat dengan polis. Kononnya ada operasi, puk bawa lagi dengan kereta sekali. Hasil serbuan itu, polis merampas wang tunai RM20,000 yang disyaki hasil jualan kereta serta pelbagai barangan lain. Hasil siasatan membawa kepada penangkapan 2 anggota polis berusia 34 dan 51 tahun di perkarangan IPD Kuala Muda, Kedah jam 12.10 tengah hari semalam. Polis kemudian membuat serbuan ke atas sebuah rumah teres di Bandar Laguna Merbuk, Sungai Petani dan menahan 4 lelaki dan 2 wanita warga asing berusia 30 hingga 54 tahun. Hasil pemeriksaan berjaya menemui semula kereta Audi TT milik mangsa. Seorang lagi anggota polis lelaki berusia 31 tahun kemudiannya ditahan di IPD Ipoh Perak. Kerajaan diminta mempertimbang kelonggaran untuk membuka semula operasi Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK bagi anak orang kelainan upaya OKU. Presiden Persatuan OKU Sentral, Senator Ras Adiba Razi berkata, penutupan sekolah tersebut yang disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyebabkan keadaan golongan itu bertambah buruk, terutama bagi penghidap autism. Mereka di rumah tidak keruan dan ada yang makan najis sendiri, ada yang dah jadi tak betul lah, turun naik menyakitkan diri mereka, ibu bapa mereka. Jadi saya pohon kerajaan untuk pertimbangkan agar kita dapat menghantar anak-anak istimewa ini ke pusat-pusat pendidikan khas ataupun PDK yang dapat membantu mereka dan supaya mereka tidak lupa macam mana apa yang telah diajar oleh cikgu-cikgu. Sekarang ni diorang tak betul. Tambahnya, langkah itu penting supaya golongan tersebut menjalani pemulihan seperti biasa dan tidak menjadi murung. Ini kerana penutupan PDK menyebabkan kebanyakan anak-anak OKU menjadi tidak normal sehingga mencederakan diri sendiri dan orang lain. Ia juga membebankan ibu bapa untuk menjaga anak OKU mereka di rumah dalam masa yang sama menggalas tugasan kerja yang lain. Justru beliau berharap agar PDK dibuka semula supaya anak OKU tidak lupa apa yang diajar oleh guru mereka. Berehat seketika selepas ini, perlukah sempadan dibuka kepada pelancong asing?
untuk membuka sempadan negara bagi menarik pelancong asing dilihat tidak mempengaruhi peningkatan kes COVID-19 jika ia melibatkan negara yang mempunyai kadar penularan jangkitan lebih rendah berbanding Malaysia. Jelas Pengarah Higher Institution Centre of Excellence Universiti Malaya UM Profesor Dr. Sazali Abu Bakar, kadar penularan jangkitan pelancong asing bagi negara zon hijau dilihat sama seperti negara kita dan ia tidak memberi risiko jangkitan. Kalau kita lihat penularan di negara kita juga adalah dalam kurang 0.5% dan jika ianya datang daripada yang lebih rendah daripada itu, ya, itu bermakna kemungkinan besar mereka yang datang itu tidak akan membawa jangkitan. Khasnya khususnya jika mereka ini telah disaring terlebih dahulu sebelum mereka menaiki pesawat untuk datang ke Malaysia. Bagaimanapun negara perlu lebih berwaspada dengan data yang diperoleh daripada negara luar agar betul-betul melalui proses penyaringan dan bebas dari virus COVID-19. Jadi kalau kadar penularan itu adalah rendah di negara asal mereka, jadi saya fikir itu tidak menjadi masalah. Cuma kita kena pastikan mereka itu telah disaring terlebih dahulu. Dan data-data di negara mereka itu boleh dipercayai lah. Dan kita takut jika ada setengah-setengah kawasan yang mana kadar penularannya rendah adalah disebabkan mereka tidak menyaring, membuat proses penyaringan yang cukup lah. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan rasa bimbang sekiranya berlaku penularan jangkitan ketika dalam perjalanan merentasi sempadan disebabkan gagal mematuhi SOP yang ditetapkan ketika di lapangan terbang atau di dalam pesawat. Justru beliau berharap SOP di lapangan terbang perlu diperketatkan dan mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Badan Antarabangsa supaya dapat mengelak berlakunya penularan. Tahap pematuhan rakyat Kelantan terhadap prosedur operasi standard SOP bagi membendung penularan COVID-19 di negeri ini masih lagi pada kadar tinggi iaitu 95%. Namun pertambahan aktiviti balik kampung dikenal pasti antara punca peningkatan kes baharu wabak itu ketika ini. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafin Mamat berkata sejak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ditamatkan pada 7 Disember lalu dan merentas negeri dibenarkan, kadar kepulangan perantau ke negeri Kelantan telah meningkat hampir sekali ganda. Kalau tengok atas jalan raya sekarang ni, you tak boleh nak bergerak macam dulu. So dah terpaksa sangkut. Jadi persentage tu setakat ni saya melihat secara kasar, tadi pun saya ada pusing 2-3 tempat. Masih lagi dalam tahap 95%. Cuma sekarang volume yang dah balik tu agak-agak tinggilah. Datuk Syafin berkata demikian kepada media selepas melakukan pemantauan pematuhan PKPD di Ma'had Tahfiz Darul Naim Kota Baru petang tadi. Madrasah yang menempatkan 161 penghuni itu dijalankan PKPD bermula semalam sehingga 11 Januari 2021 bagi mengekang penularan kluster halban yang dikesan di kawasan terbabit. Menurutnya, seramai 15 lagi penghuni madrasah dikesan positif COVID-19 pada hari ini dan jumlah keseluruhannya kluster ini sudah mencatatkan 75 kes aktif. Menurutnya lagi, bagi memudahkan pemantauan di kawasan madrasah seluas 4.2 ekar itu, pihaknya turut menggunakan teknologi drone selain dari menempatkan 2 pos kawalan di kawasan berkenaan. Dalam pada itu, 1,870 kes baharu dicatatkan hari ini. Johor muncul negeri dengan kes baharu tertinggi iaitu 607 kes. Selangor merekodkan kes harian kedua tertinggi dengan 472 kes, diikuti Sabah 280 kes dan Kuala Lumpur 219 kes. Ini menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 110,465 kes dengan 22,562 kes aktif. 8 kluster baharu dikesan hari ini iaitu kluster Tembok Choh Johor, kluster Tapak Bina Jalan Broga Selangor, kluster Jalan Nicholas Kuala Lumpur, kluster Slot Berjaya Kuala Lumpur, kluster Tapak Bina Jalan Stesen Kuala Lumpur, kluster Alo Kedah, kluster Gerbang Pongsu Perak dan kluster Ketari Pahang. Manakala 5 kluster sedia ada diisytihar tamat. 6 kematian dicatatkan menjadikan jumlah kematian 463 setakat ini.
Umat Islam dinasihati agar memahami selok-belok agama sebelum meraikan perayaan bukan Islam. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahmad Marzuq Syahari berkata, ia bagi mengelak seseorang daripada melakukan perkara yang bercanggah dengan syariat. Soal ucapan itu pun berbeza pendapat di kalangan para ilmuwan dan alim ulama Islam. Tetapi dalam soal menzahirkan pelambangan yang lebih bersifat walaupun quote-unquote perayaan, tetapi dia more tu keagamaan. Jadi itu sepatutnya apa yang kita nak buat itu mestilah kita memahami dan juga mengetahui soal implikasi hukum dia. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan bantuan musaadah COVID-19 di Putrajaya hari ini. Sumbangan RM50,000 disampaikan kepada Presiden Persatuan OKU Sentral, Senator Ras Adiba Razi. Sementara itu, Ahmad Marzuq berkata sumbangan tabung musaadah COVID-19 di bawah kelolaan Jabatan Agama Islam Lee Sejakim mencecah lebih RM6 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak RM3.7 juta bantuan telah disalurkan kepada golongan memerlukan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan melantik Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof sebagai Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS yang baharu berkod kuasa 1 Januari depan. Pelantikan bekas Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR itu bagi menggantikan Datuk Muhammad Kushrin Munawi yang akan menamatkan perkhidmatannya esok. Watikah pelantikan kepada Tan Sri Abdul Aziz dibuat mengikut subsection 11-1 dan 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Selain itu, Tuanku Sultan Selangor juga berkenan menyampaikan watikah pelantikan kepada 21 anggota MAIS bagi sesi 2021-2023 serta menyampaikan watikah pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor iaitu Muhammad Khalid Syari berkod kuasa 16 Disember lalu. Baginda menyempurnakan pelantikan itu dalam istiadat pengurniaan watikah pelantikan anggota MAIS bagi sesi 2021-2023 di Istana Bukit Kayangan Shah Alam siang tadi. Dalam majlis yang sama, Sultan Sharafuddin juga berkenan menyampaikan watikah pelantikan kepada 11 ahli pemegang amanah Lembaga Zakat Selangor LZS selaku anak syarikat MAIS bagi sesi 2021-2023 yang diketuai Pengerusi Pemegang Amanah LZS Tan Sri Said Anwar Jamalul Lail. Bank Rakyat bersedia untuk memberi sokongan kepada koperasi, anggota dan pelanggan bank secara menyeluruh melalui tawaran perkhidmatan bank yang lebih mudah untuk diakses. Ia termasuklah berduduk di kawasan luar bandar dan pedalaman selaras dengan visi baharu Bank Rakyat iaitu Bank Koperasi Islam Progresif nombor 1 di Malaysia serta misi memacu kemakmuran ekonomi anggota, pelanggan dan negara bangsa. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Datuk Syed Abdul Aziz Said Hassan berkata, inisiatif itu juga adalah untuk memelihara daya tahan keuangan pelanggannya dan sara hidup masyarakat serta mempersiapkan perniagaan dan koperasi untuk sebarang kemungkinan. Ia sekaligus membantu memulihkan ekonomi negara secepat mungkin terutamanya dalam persekitaran ekonomi yang mencabar susulan pandemik COVID-19. Jadi untuk memastikan yang kita memainkan peranan membantu golongan-golongan yang memerlukan terutamanya SME, IKS dan juga koperasi, kita cuba tengok bidang mana yang kita boleh bantu. Tambah beliau, visi dan misi baharu ini juga akan memastikan kelangsungan jaminan akses keuangan 100% patuh syariah kepada usahawan, koperasi, industri kecil dan sederhana IKS serta syarikat perniagaan yang memerlukan untuk mengembangkan perniagaan mereka. Dalam pada itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berpandangan misi dan visi itu bersesuaian dengan mandat Bank Negara dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan menyediakan solusi perbankan yang efektif. Kita perlu berpindah kepada mentaliti ataupun mindset yang lama kepada mindset yang baru supaya lebih berkesan dan lebih mendatangkan impact dan efisien lagi untuk membantu rakyat dan supaya dilihat lebih pelanggan friendly, rakyat friendly, SME dan koperasi kecil-kecilan friendly. Minta tolong kurangkan kerana birokrasi, kurangkan kerana
red tape, please walk that extra mile and the extra time to help. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran visi dan misi baharu Bank Rakyat secara maya di Ibu Negara siang tadi. Terdahulu, Bank Rakyat telah menyediakan bantuan kewangan khas sebanyak RM300 juta melalui BR Cares yang telah dilanggan sepenuhnya oleh usahawan mikro, SME dan koperasi. Dan ini pula amaran cuaca buruk. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Sabah mulai esok. Met Malaysia dalam kenyataan hari ini menyebut hujan lebat akan melibatkan kawasan Marang, Dungun dan Kemaman di Terengganu, Kuantan, Pekan dan Rompin Pahang serta Segamat, Keluang, Mersing dan Kota Tinggi Johor. Hujan di semua kawasan ini akan berlanjutan hingga Sabtu ini. Hujan lebat juga dijangka berlaku selama 2 hari di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu dan Kuala Terengganu di Terengganu selain seluruh negeri Kelantan mulai Jumaat ini. Di Sabah pula hujan lebat dijangka berlanjutan sehingga esok melibatkan kawasan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Kiningau, Tambunan, Telupit, Kinabatangan, Beluran, Sandakan dan Kudat. Labuan turut dijangka mengalami hujan lebat hingga esok. Luangkan masa sejenak, renunglah nasib sebahagian daripada kita yang cukup menderita akibat pandemik COVID-19. Sama-samalah kita rasa keperitan hidup mereka yang tua, kanak-kanak, bayi dan yang cacat serta uzur. Hulurkan sedikit daripada rezeki kita untuk meringankan beban mereka. Sedekah pencetus barakah. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA. Sama Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset. Berehat seketika selepas ini, individu pertama di Singapura terima suntikan vaksin COVID-19. Sedikit perkembangan luar negara. Indonesia secara rasmi melarang kemasukan pelancong asing ke negara itu bermula 1 hingga 14 Januari 2021 berikutan penularan varian baharu COVID-19 di beberapa negara ketika ini. Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi berkata, larangan itu melibatkan semua negara. Katanya pelancong asing yang dijadualkan tiba di negara ini dalam tempoh 28 hingga 31 Disember diwajibkan mengikut protokol COVID-19 yang ditetapkan. Pelancong asing perlu menunjukkan bukti yang mereka negatif COVID-19 berdasarkan hasil ujian polymerase chain reaction PCR yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam tempoh 24 jam sebelum menaiki pesawat. Mereka yang tiba di negara tersebut juga diwajibkan mengulang ujian PCR dan menjalani kuarantin selama 5 hari di tempat yang disediakan. Syarat-syarat tersebut juga diguna pakai untuk rakyat Indonesia di luar negeri yang akan kembali ke negara berkenaan. Bagaimanapun larangan tersebut tidak melibatkan urusan rasmi negara termasuk kunjungan menteri, tetapi protokol ketat perlu dipatuhi. Jururawat kanan Sarah Lim menjadi individu pertama di Singapura untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Turut menerima lebih 30 kaki tangan jagaan kesihatan lain di Pusat Nasional bagi Penyakit Berjangkit NCID. Singapura mendapat dos pertama vaksin COVID-19 dihasilkan gegasi farmaseutical Amerika Syarikat AS Pfizer dan firma Jerman BioNTech. Vaksin itu memerlukan 2 suntikan yang diberikan selang 21 hari. Mereka yang menerima dos pertama hari ini dijadualkan mendapatkan dos kedua pada 20 Januari tahun depan. Singapura merupakan negara Asia pertama yang meluluskan pembelian vaksin Pfizer-BioNTech. Negara tersebut juga telah membuat pendahuluan untuk beberapa pengeluar vaksin lain seperti Moderna dan Sinovac. Menjelang suku pertama tahun depan, 5.7 juta rakyat Singapura akan divaksin sepenuhnya.
Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa menyaksikan Hijrah berselawat jam 9 malam esok 31 Disember 2020. Dengarkan selawat dan kasidah daripada barisan hebat terdiri daripada Intim, Al-Maulid, Hijaz, Tomok, Adam, Ustaz Nur Azam serta tausiah oleh Habib Ali Zainal Abidin dan Ustaz Don Daniel. Anda boleh turut berselawat dan berkasidah bersama-sama. Layari Facebook TV Al-Hijrah untuk mendapatkan link aplikasi Zoom yang akan dipaparkan sebelum siaran langsung bermula. Sekian untuk malam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.